selamat berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Tina. Anda kini berada di channel Cikgu Tina. Baiklah, pada perkongsian kali ini, Cikgu akan berkongsi panduan untuk menyediakan fail dokumen semasa menghadiri temu duga. Jadi sebelum kita menghadiri sesi temu duga itu adalah penting untuk seorang calon menyediakan file dokumen sebelum menghadiri sesi temu duga. Maka untuk perkongsian kali ini, Cikgu akan berkongsi apakah yang perlu ada di dalam file dokumen kita, okay? Dan beberapa tips yang akan saya kongsikan. Teruskan. Okey, yang pertama, Cikgu berharap anda sudah fokus. Okey, kita teruskan dengan sesi perkongsian bagaimana ataupun apa agaknya yang kita mau sediakan sebelum kita menghadiri mana-mana sesi temu duga. Okey, terutamanya dalam menghadiri sesi temu duga dalam jawatan ataupun dalam sektor kerajaan. So, hari ini Cikgu akan berkongsi apa yang perlu ada di dalam kita punya file semasa kita menghadiri sesi temu duga. Okey, so hari ini Cikgu berkongsi terus. Yang pertama, apa yang perlu kita siapkan sebelum kita pergi temu duga. Yang pertama itu ialah semestinya kita bila pergi temu duga itu semestinya kita sudah dipanggil ataupun antara calon yang berjaya yang mara ke proses sesi temu duga, dan pastikan kita menerima sama ada dalam bentuk surat ataupun email yang kita ada panggilan sesi temu duga. Jadi itu wajib, dan kita kalau dihantar melalui email maka lebih baiklah, lebih bolehlah kalau kita ambil surat itu ataupun slip panggilan temu duga, kita baca, kita cetak, okey? Kita print, kita cetak supaya menjadi rujukan kepada calon. Okey, apakah yang kenapa perlu cetak itu slip panggilan temu duga? Apakah pentingnya? Okey, dalam kenapa penting? Wajib bagi kita cetak kerana di dalam slip temu duga ini, okey, di mana kita ini sebagai contoh, ini slip temu duga yang Cikgu terima semasa menghadiri sesi temu duga pada tahun yang lalu, okey, yang mana di dalam slip temu duga ini terdapatnya nama calon, nama kita, nombor kad pengenalan, dan juga jawatan apa yang kita mau hendak kita pergi temu duga ini, dan juga yang paling penting juga adalah tarikh, masa dan tempat temu duga. Dan pastinya setiap calon tahu sekarang saya pergi temu duga untuk jawatan apa, bila, tarikh dan masa, dan di mana. Jadi persiapan ini adalah penting. Selewat-lewatnya 2 minggu sebelum kita sudah menerima slip panggilan ini, pastikan kita sudah baca maklumat supaya kita tidak salah tempat, tidak salah tengok tarikh. Okey, ini penting kerana ini adalah persediaan awal kita supaya semasa kita hadir temu duga itu kita sudah benar-benar bersedia. Okey, baiklah, kita terus fokus kepada kita punya perkongsian. Pertama sekali itu sudah Cikgu share cetak slip temu duga tadi. Kemudian kita sekarang di dalam email ataupun yang surat yang kita terima itu, kita ataupun calon akan mendapat memperolehi senarai semak dokumen. So, senarai semak dokumen, ini contoh, ini yang Cikgu pernah terima sebelum ini, di mana senarai semak ini kita akan rujuk apa yang perlu kita bawa. Jadi kalau tiada dalam senarai semak itu, tidak perlulah kita pandai-pandai bawa.
Oke, kita hanya bawa dokumen yang diminta menurut senarai semak yang telah diberikan kepada semua calon. Oke, contohnya senarai semak ini apa yang perlu ada ialah kad pengenalan, sijil lahir. Oke, sebagai warga negara Malaysia kita pastinya ada kad pengenalan, ada sijil lahir, dan juga kalau dalam ini contoh yang cikgu pergi adalah ini adalah temuduga untuk jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41. Jadi kalau ini adalah cikgu bagi contoh, ini adalah senarai semak untuk jawatan ini. Jadi cuma basic dia sama. Oke, cuma kita lihat apa yang perlu kita sediakan menurut dengan senarai semak yang telah diberikan. Jadi kad pengenalan, sijil lahir, dan juga kepujian bahasa Malaysia yang diperolehi. Jadi maksudnya ini yang diperoleh kalau biasanya kita sebagai pelajar Malaysia kita biasanya dapat SPM. Jadi apa yang kita sertakan SPM, SPVM, oke. Kalau yang belajar di vocational itu pun ada SPM kan, jadi SPM vocational, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan kita punya menunjukkan kita ada kepujian dalam bahasa Melayu, dan juga kita boleh sertakan STPM, oke, STPM. Kemudian seterusnya ijazah sarjana ataupun ijazah ataupun diploma. Di dalam ini kita sertakan di dalam file ini kita bawa yang original, yang asal, salinan asal, yang asli. Oke. Dan seterusnya ialah diploma pendidikan. Ini biasanya kalau ada rakan-rakan kita yang sudah ataupun pernah mengikuti DPLI, oke. Kalau ada ya sertakan. Kemudian untuk pengiktirafan kelayakan ada juga diminta. Ini adalah pengiktirafan kita punya sijil itu, ijazah kita. Misalnya kita dari mana, universiti mana. Oke, saya tidak mau mention saya dari universiti mana, tetapi yang pastinya ini adalah sistem pendidikan di Malaysia ialah kita ada pengiktirafan. Jadi dalam pengiktirafan itu dalam kos ataupun kursus yang kita ambil perlu ada pengiktirafan dan kita perlu bawa. Kita biasanya cek di website dan kita akan cetak. Oke. Dan seterusnya ialah bagi calon yang sedang berkhidmat, ya ada pilihan. Kalau kita datang pada masa temuduga itu adalah kita calon yang sedang berkhidmat, jadi silalah bawa kita punya surat kebenaran cuti. Oke. Kalau kita sedang bekerja, kita kena tulis ataupun mendapatkan surat kebenaran bercuti. Oke. Dan seterusnya bagi guru calon yang sudah, kalau biasanya seperti pengalaman cikgu sendiri ialah melalui guru interim dahulu, maka kita kena bawa buku rancangan pengajaran harian, yaitu RPH kita. Dan itu untuk guru yang mengajar subjek, tetapi bagi guru bimbingan dan konseling kita akan bawa buku rekod perkhidmatan bimbingan dan konseling. Jadi itu dokumen ataupun senarai semak yang diterima, maka kita rujuk senarai semak tersebut untuk kita menyediakan kita punya file dokumen. Oke. Ataupun apa-apa dokumen yang perlu kita bawa, itulah kita berpandukan pada senarai semak tersebut. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan file, bagaimana penyediaan file. Cikgu dan cikgu dengan rendah hati ingin berfungsi sama ada file cikgu sediakan ini kurang baik, maka para pelajar, rakan-rakan ataupun para calon yang akan bakal menduduki temuduga, ini hanyalah panduan, tetapi Anda boleh perbaiki. Baiklah, saya teruskan.
ini adalah file Cikgu, yaitu ada nama Cikgu di sini, di mana file ini Cikgu bawa semasa sesi temu juga dan mengikut urutan senarai semak yang sudah Cikgu terima. Oke, seterusnya di muka surat yang pertama ini ialah ini file Cikgu. Muka surat yang pertama, ini dia. So Cikgu sediakan kandungan, isi kandungan yang ada dalam file ini, ada isi kandungan. Tapi sebelum itu Cikgu suka label ini file dengan nama Cikgu karena Cikgu mau bahwa urus setia itu jelas bahwa kita ini adalah file milik siapa? Milik kita lah kan. Jadi sudah ada nama kita sini, nama penuh. Jadi sama ada kita letak di sini, letak di tepi pun boleh. Yang penting ada letak nama. Yang jelas dan pakailah tulisan huruf besar. Terus kandungan yang pertama ialah isi kandungan. Ini ke depan. Yang pertama ini adalah isi kandungan. Jadi isi kandungan ini Cikgu sudah susun mengikut senarai semak yang sudah diberikan. Yang pertama itu di muka surat yang pertama ini adalah maklumat pribadi. Maklumat pribadi itu kita punya IC atau MyCard dan juga kita punya sijil kelahiran atau surat beranak. Itu sangat populer surat beranak. Jadi kita simpan di page ataupun muka surat yang pertama. Kemudian yang kedua, page yang kedua ialah sijil akademik. Kenapa Cikgu label sebagai sijil akademik? Kalau di dalam senarai semak yang Cikgu sudah terima tadi, itu kena minta kita punya SPM yang menunjukkan kita kepujian dalam subjek bahasa Melayu. Jadi Cikgu sudah buat pembahagian sijil akademik dan seterusnya ialah Cikgu letakkan Cikgu punya SPM. SPM. Kemudian ini adalah sijil STPM. Jadi di dalam dokumen Cikgu susun ini, ingat sekali lagi kita harus merujuk kepada kita punya senarai semak yang sudah diterima oleh setiap calon. Dan seterusnya Cikgu letakkan ijazah. Letakkan ijazah di sini. Letak. Kemudian kita punya transkrip dan kita letaklah transkrip kita. Kemudian sampailah yang page class dan kita punya pengiktirafan, kita punya university ataupun khusus yang kita terima ataupun ijazah kita bagilah dalam pengiktirafan. Lepas itu sijil hukum, sijil ko-kurikulum. So Cikgu letakkan sijil-sijil ko-kurikulum di bahagian yang ini, bahagian yang ketiga, karena yang pertama tadi bahagian maklumat diri. Maklumat diri, ini maklumat diri dan kita terus pergi sijil akademik kita. Bagian kedua dan bahagian yang ketiga itu yaitu sijil ko-kurikulum. Jadi ini memperlihatkan, menggambarkan yang kita ini adalah seorang yang aktif ataupun terlibat dalam mana-mana program ataupun aktiviti ko-kurikulum sepanjang persekolahan ataupun pengajian. Jadi Cikgu letakkan sijil-sijil Cikgu, jadi memang agak banyak juga. Namun Cikgu pilih juga mana yang lain sebab tidak semua yang Cikgu masukkan. So Cikgu masukkan dari zaman sekolah menengah, sekolah rendah dan sampailah sampai zaman university. So Cikgu masukkan di sini. So jelas? Dan seterusnya kita masukkan sijil khusus dan program. So dalam sijil khusus dan program ini mungkin ataupun kita terlibat dalam mana-mana program. Jadi kita letakkan di sini juga. Semada program itu dilaksanakan
dalam kalangan dalam sekolah ataupun community badan bukan kerajaan, ya kita sertakan. Jadi di sini dan terus. Oke. Ini juga cikgu letakkan khusus-khusus yang pernah mengikuti khusus foto editing. Oke. Itu boleh support dengan kita punya kerja. Oke. Banyaklah yang cikgu sertakan. Oke. Kemudian kalau cikgu di sini jelaskan, cikgu menghadiri sistem muduga itu untuk guru bimbingan dan konseling, maka cikgu letakkan juga sijil di mana program-program yang cikgu terlibat berkaitan dengan konseling. So, ini khusus konseling yang cikgu pernah ikut di Indonesia, ya, peringatan antarabangsa, dan cikgu letakkan sebagai dokumen yang boleh membantu menunjukkan bahwa kita calon yang selayaknya untuk kerjaan yang ingin kita mau. Oke. Dan seterusnya banyak. Oke, ini dia. Oke, ini adalah sijil-sijil. Oke, jika ada sijil anugerah ataupun pernah kita terima anugerah dari apapun, sama ada dalam penglibatan kita di luar dengan community, kalau kita memperoleh sijil anugerah, ya sila letakkan. Dan cikgu ini tambah penambahan lagi, cikgu letakkan sijil anugerah. Kenapa cikgu pisahkan? Karena ini bagi cikgu adalah sijil yang istimewa, dan cikgu bahagikan dia dengan cikgu asingkan dia dengan sijil yang lain. Oke, dan ini sijil anugerah. Kalau ada sijil anugerah, ya sila letakkan. Dan seterusnya ada sijil anugerah, ada 2. Kemudian sijil tamat persekolahan dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan kita ada juga sijil tamat persekolahan. Jadi untuk sebagai rujukan, ini cikgu letakkan sijil persekolahan semasa SPM dan STPM di sekolah lama cikgu. Oke, ini dah. Cikgu letakkan sijil tamat persekolahan. Jadi untuk para pelajar yang mungkin belum pun untuk datang pergi temuduga, tetapi adalah wajib untuk para pelajar untuk mengambil sijil tamat persekolahan Anda setelah Anda tamat SPM ataupun STPM. Jadi ambil di sekolah kita setelah kita selesai dalam sesi persekolahan kita. Oke, ya, jumpa karani isi dan ambil sijil persekolahan. Jadi ini sijil persekolahan cikgu. Ini masa SPM di SMK Nabawan. Terima kasih SMK Nabawan. Dan juga ini di SMK Kumabong Tenom. So terima kasih SMK Kumabong Tenom. Okay. Dan seterusnya cikgu sertakan sijil-sijil yang lain. Dan cikgu sertakan ada beberapa surat. Ini dulu cikgu ada pengalaman, dan ini juga adalah tambah nilai kepada kita sebagai calon. Kalau jika kita mempunyai pengalaman di mana-mana tempat kita bekerja sebelum ini, sama ada dalam kontrak ataupun kita sertakan. Cikgu pernah bekerja dalam sektor awam dengan kontrak secara sambilan, maka cikgu sertakan surat tawaran untuk pekerjaan. Oke, sudah letakkan. Yang original cikgu masih simpan, ini daripada tahun 2007 lagi, cikgu masih simpan. Dan ini pun juga surat tawaran yang pernah diterima, cikgu simpan di tahun 2008 dan masih original. Surat tawaran dulu. Kemudian cikgu letakkan juga daftar perkawinan. Ini kalau sudah berkawin, ya ada ini sijil, kalau tidak tuh tidak payah juga. Oke, kemudian penyertaan dalam mana-mana kursus. Contoh ini mengikuti apa nih? Kursus
khusus singkat cetakan. Nah, jadi cetakan seal screen. Jadi sebagai seorang guru yang kita mau jadi guru itu, kita punya kemahiran bukan tertakluk kepada untuk mengajar subjek saja, tetapi kita ada ilmu ataupun nilai tambah yang lain yang kita ada. So Cikgu rasa perlu dan ini Cikgu sertakan. Dan sampailah ini juga, ini sijil Salon in Expert. Okay, expertise. Ini semasa mengikuti sijil khusus kemahiran, Cikgu pun ada khusus kemahiran dan Cikgu sertaan, dan berapa juga sijil penghargaan daripada NGO penyertaan. Dan ini dia Cikgu punya sijil kemahiran Malaysia, Cikgu sertakan. Tidak dapat masuk dengan folder kita sebab besar deliver. Jadi itu adalah kandungan ya, file yang Cikgu sediakan dan pernah sudah Cikgu guna semasa, dan inilah file yang Cikgu bawa semasa menghadiri sesi temu duga. Jadi untuk peringatan kepada semua yang mengambil panduan ini sebagai panduan Anda, mungkin panduan ini juga kurang baik, tapi Cikgu berharap melalui perkongsian ini hanya dapat membantu Anda. Dan rasanya jika ada persoalan, coba letak soalan Anda di komen, ya, letak di komen, dan jangan lupa bagi like dan juga subscribe YouTube Tina punya channel, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang memerlukan panduan ini. So terima kasih kerana menonton video ini. Sampai jumpa lagi kita di video yang akan datang, dan semoga perkongsian kali ini dapat membantu. Jika ada kelemahan dan kekurangan itu datang daripada diri Cikgu sendiri, dan yang baik itu, yang sempurna hanya datang daripada Tuhan. So terima kasih, jumpa lagi di video yang akan datang. Dan dalam video Cikgu Tina, Cikgu akan berkongsi berbagai perkongsian, ada juga masak-masak. Jadi Cikgu berharap perkongsian kali ini memberi manfaat kepada Anda. Bye.